Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallim tasliman katsiran. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada pagi ini saya ingin menjelaskan selanjutnya mengenai permulaan jalan yang sebenar, perjalanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu lepas, tak salah saya telah bacakan satu hikmah daripada kitab Hikam, di mana Ibnu Athaillah menyebutkan man asrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu. Sesiapa yang permulaan jalannya terang benderang, maka akhir perjalanan juga menjadi terang benderang. Di dalam ilmu tasawuf memang dititik beratkan kedua-dua aspek syariat, yaitu syariat yang zahir dan syariat yang batin. Syariat yang zahir itu berasaskan kepada Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, dan syariat yang batin itu berdasarkan kepada ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dari sinilah timbul istilah syariat dan hakikat. Memang istilah hakikat itu ramai orang-orang Islam yang tidak memahami, malahan ada yang menentang, menafikan konsep hakikat. Sehingga di zaman hidupnya Imam Syuuti seorang ahli hadis yang hebat, meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Imam Syuuti sebagai seorang pakar hadis pada masa hidupnya, dia heran kenapa ramai ulama yang menolak konsep hakikat. Lalu beliau karang sebuah kitab yang diberi tajuk Ta'yidul Haqiqatil Aliyah, yang bermakna memperkasakan konsep hakikat yang sangat tinggi nilainya. Lalu di dalam kitab itu, tuan-tuan, Imam Syuuti di permulaan kitab itu, Imam Syuuti bawa sebutkan sebuah hadis yang sahih yang menyebutkan hakikat, diikuti dengan latar belakang sejarah. Karena hadis ini ada latar belakang sejarahnya. Hadis itu berkaitan dengan pertemuan Rasulullah dengan seorang sahabat yang memang terkenal imannya, kewarakannya, bernama Kharisah bin Malik.
Rasulullah tanya kepada Harisah, ya Harisah, kaifa anta ya Harisah? Wahai Harisah, macam mana imanmu ya Harisah? Memang di zaman itu tuan-tuan bila ditanya kaifa, tidak ada maksud selain daripada iman takwa. Jadi bila Rasulullah tanya kaifa anta ya Harisah, maka Harisah menyebut, amantu billah haqqan ya Rasulullah. Nah, perhatikan kata-kata Harisah bin Malik. Amantu billah haqqan, kalimah haqqan, hakikat. Amantu billah haqqan ya Rasulullah. Aku beriman dengan Allah sampai kepada hakikat iman sebenar ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyambung pertanyaannya, ya Harisah, inna likulli syai'in haqiqatan. Ini hadis Nabi. Ya Harisah, wahai Harisah, inna likulli syai'in haqiqatan. Ya Harisah, sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Ini satu fakta di dalam hadis yang tak boleh kita tolak, bahawa dalam Islam ini ada syariat, ada hakikat. Syariat itu yang zahir, hakikat itu yang batin. Jadi Rasulullah menegaskan, ya Harisah, inna likulli syai'in haqiqatan. Wah Harisah, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat. Wa ma haqiqatu qaulika. Apakah hakikat pengakuanmu tadi yang kau kata amantu billah haqqan, itu apa hakikatnya? Lalu Harisah menjawab, ya Rasulullah, azzafat nafsi anid dunya. Ya Rasulullah, yang pertama sekali aku rasa nafsu aku ni dah tak mau dunia lagi dah. Hakikatnya azzafat itu maknanya macam tak mau lah, menoleh, lari. Nafsu aku macam tak mau lagi dunia ya Rasulullah. Fa ashartu layali, malam aku berjaga, tahajud, zikir, baca Quran. Wa atmatu nahar, siang aku puasa. Jadi hidup Harisah ni begitulah, siang malam beribadat kepada Allah, macam lupa dunia ini. Ya Rasulullah, sehingga aku kadang-kadang macam ka'anni anzur, kadang-kadang aku macam nampak penduduk surga sedang menikmati berbagai nikmat, dan kadang-kadang juga aku nampak penduduk neraka yang sedang diazab oleh Allah. Ini kalimah kadang-kadang ka'anni, maknanya pernah dia nampak keadaan alam akhirat. Lalu Rasulullah menegaskan, sadaqta anta ya Harisah fa'alzim. Kalau itu betullah pengakuanmu itu, bahawa engkau beriman kepada Allah sampai kepada hakikat iman sebenar. Fa'alzim, mudah-mudahan engkau tetap dalam imanmu itu. Maka Harisah menyambung, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku mati dalam perang. Kita minta selamat, tapi Harisah lain, supaya dia dapat kematian dalam peperangan. Lalu diceritakan Harisah bin Malik ni tuan-tuan mati dalam perang Badar. Dan bila perang Badar berlaku, Harisah bin Malik terbunuh. Tengah ahli sejarah kata beliau terbunuh dalam perang Uhud. Tapi tak kiralah mana-mana peperangan, tapi beliau telah betul-betul niatnya mati dalam perang itu dapat. Jadi
apa yang saya ceritakan ini hakikatnya. Siapa yang menulis kitab tadi? Imam Suyuti, seorang tokoh hadis yang sangat hebat, sehingga kehebatan beliau sebagai ahli hadis, ramai ahli-ahli hadis yang menyimpulkan bahawa sesudah Imam Suyuti tidak ada lagi ahli hadis, karena syarat-syarat sebagai pakar hadis itu sudah tak ada. Itu kata-kata setengah ulama hadis yang begini menunjukkan kehebatan Imam Suyuti. Jadi berbalik kepada hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah Skandari, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Permulaan, konsep permulaan agama seseorang yang sebenar ialah apabila seseorang itu sampai ke tingkat hakikat. Itulah permulaan yang sebenar. Selagi belum sampai ke tingkat hakikat, belum lagi bermula. Tapi permulaan agama seorang yang sebenar itu tadi boleh ditinjau dari berbagai sudut. Ini satu sudut, dari sudut syariat dan hakikat. Kalau seseorang itu tetap di peringkat syariat, tidak meningkat kepada tingkat hakikat, maka orang itu belum sampai di tahap permulaan perjalanannya kepada Allah yang sebenar, belum sampai kepada hakikat permulaan jalannya kepada Allah yang sebenar. Dilihat dari sudut ilmu, permulaan jalan seseorang itu ialah apabila ilmu seseorang itu ditingkatkan oleh Allah daripada ilmu pada akal ke dalam ilmu dalam hati, ke tingkat ilmu dalam hati yang dinamakan makrifah. Makrifah itu ilmu, tapi ilmu yang sudah ditingkatkan oleh Allah ke dalam hati. Inilah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali dengan kata-katanya yang terkenal, diabadikan dalam kitabnya Nahjul Balaghah. Kata Sayyidina Ali, awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Awal agama yang sebenar ialah ma'rifatullah. Ini maksudnya. Tapi janganlah kita salah faham. Orang-orang sufi ini apa ini taksub. Kata Imam apa itu Sayyidina Ali, awwaluddin haqqan ma'rifatullah. Awal agama yang sebenar-benar bermula, yang sebenar-benar sampai pada hakikat yang sebenar ialah bila seseorang itu dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Ini pengalaman Imam apa ni Sayyidina Ali sendiri. Karena sesudah Rasulullah wafat, biasalah sahabat ni berkumpul-kumpul macam kita juga, duduk sekampung berkumpul-kumpul. Tapi berkumpul-kumpulnya para sahabat selalu membincangkan tentang agama. Satu ketika bila sahabat bersama Sayyidina Ali berkumpul-kumpul membincangkan tentang iman, maka muncullah sahabat yang berkata, wahai Sayyidina Ali, macam engkau okeylah, engkau sejak remaja mengikuti Rasulullah di mana-mana, engkau disayangi, engkau ada hubungan dengan Rasulullah, engkau pun jadi menantunya, tentulah imanmu hebat, karena engkau selalu mendengar ucapan Rasulullah, kami ini baru Islam. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai para sahabat,
kalaulah daripada Rasulullah aku tak akan dapat ma'rifatullah. Tentulah sahabat terperanjat. Karena sahabat beranggapan kehebatan ilmu Sayyidina Ali itu daripada Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidina Ali menafikan. Kita sendiri pun tentu terperanjat. Wahai para sahabat, kalaulah daripada Rasulullah aku tak akan dapat ma'rifatullah. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu kau dapat makrifah ni dari mana? Apa jawab Sayyidina Ali dalam bahasa Arabnya ni? Arabtullah billah. Aku dapat makrifatullah itu Allah sendiri yang mengajar. Maknanya makrifah ni tuan-tuan didatangkan oleh Allah, dilempahkan oleh Allah ke dalam ruang hati kita. Ini bukan kerja manusia kan? Menyampaikan makrifah itu Allah. Jadi bukan Rasulullah. Rasulullah itu hanya pemimpin sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kalau ilmu itu Rasulullah. Untuk melanjutkan, meningkatkan ilmu ke tingkat makrifah, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu makrifah ini disebut bil faidi, dengan lempahan terus daripada Allah, tapi ada sebab-sebab. Bil faidi, bil wahbi. Wahbi itu maknanya kurniaan juga. Inilah juga dinamakan ilmu laduni, bil laduni. Jadi tuan-tuan, permulaan jalan yang sebenar, perjalanan seseorang mukmin kepada Allah menurut pandangan orang-orang sufi, ulama tasawuf, ialah apabila seseorang itu ditingkatkan ilmunya daripada akal ke dalam hati, bertukarlah ilmu kepada makrifah. Titlenya pun bertukar daripada alim kepada arif. Inilah kalau kita baca kitab ni, arif billah, alim billah, kita dapat membezakan siapa itu alim, siapa itu arif. Arif itulah yang tertinggi, karena setiap arif dia alim. Bukan semua orang alim dia arif. Kemudian tuan-tuan, untuk mendapat permulaan hakikat agama sebenar sampai pada hakikat tadi, perlukan kepada apa itu bimbingan. Para sahabat dibimbing oleh Rasulullah, Rasulullah dibimbing oleh Jibril. Bimbingan ini di dalam ilmu tasawuf dianggap sebagai keperluan yang semula jadi. Maknanya keperluan yang tak boleh diabaikan, keperluan yang mesti diadakan. Sebab itulah kita dapat cerita dalam Quran macam mana Nabi Musa AS menghabiskan masa berbulan mencari apa dia? Nabi Allah Khidir. Disebut dalam surah Kahfi, tuan-tuan mungkin sudah mempunyai maklumat yang luas. Tapi saya ingin bacakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan min ibadina, maka Musa alaihissalam telah menemui seorang hamba daripada berbagai hamba kami. Bila sebut hamba ni hebat kedudukan orang ini di sisi Allah. Atainahu rahmatan min indina, yang kami kurniakan kepadanya rahmat yang khusus dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami kurniakan kepadanya ilmu dari ladun, secara laduni. Di sini ada istilah
indana ladun. Indah dengan ladun. Indah itu kalau dibanding dengan ladun, ladun itu lagi dekat. Ladun itu lagi dekat. Berbanding dengan indana, indah. Kalimat indah, ain nun dal, indah. Kalau kita cakap indi kitabun, aku mempunyai kitab. Sisi aku ada kitab. Indah itu biasanya diterima kepada di sisi, ya, makna dekat. Tapi ladun itu lagi dekat. Ladun itu lagi dekat. Yang saya tahu lah, kaedah penyampaian apa pingat-pingat diraja kepada orang ramai, ada dua cara, ya. Kalau pingat-pingat yang istimewa itu orangnya dipanggil dalam satu majlis, sultan sendiri yang menyematkan di dada. Tapi kalau pingat-pingat yang di bawah-bawah ni, itu kadang-kadang yang dulu lah, sekarang saya tak tahu, dulu dibagi pada ADO panggil orang tu ADO saja, ADO atau ADO sematkan di dada. Jadi yang dapat pangkat jauh apa ni rendah-rendah ni, pegawai-pegawai sampaikan. Itu jauh daripada sultan. Yang dekat itulah beza antara indah dengan ladun. Ladun ni langsung daripada Allah. Timbullah ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu hakikat lah, sama saja. Tapi kalau tuan-tuan tengok kat YouTube, konsep ilmu laduni ni sudah rosak. Orang bersilat pun dia kata dapat laduni. Bila dipukul, orang nak mukul tu jadi apa ni, kaku, ya? Jadi keras, pun kata laduni. Itu bukan ilmu laduni, itu ilmu sihir. Jangan silap, ya. Sebab YouTube ni memang banyak, kalau kita tak tahu, banyak mendudukkan orang ramai dan merosakkan. Ada, saya temui ramai orang yang belajar berbagai ilmu melalui YouTube. Ini jadi rosak. Rosaknya macam mana? Rosak akidah, rosak banyak yang jadi gila pun ada. Kenapa? Belajar ilmu yang menyesatkan, yang menirukan. Jadi tuan-tuan, kita Nabi Musa disebut dalam ayat tadi, dia cari. Pasal apa dia cari apa Nabi Allah Khidir? Karena nak berguru. Dan kejadian ini disebut dalam sejarah sebelum Nabi Musa dilantik jadi Nabi dan Rasul. Jadi tak perlulah kita ingat, dia kan Nabi dan Rasul, kenapa nak cari guru lagi? Karena peristiwa Nabi Musa cari guru ini sebelum dia dilantik jadi Nabi dan Rasul. Ya. Jadi tujuan Nabi Musa apa dia? Supaya dapat permulaan jalannya yang terang benderang. Sebab itulah tuan-tuan, ramai dalam sejarah ulama yang terkenal, sejarah mereka kita dapati ada usaha-usaha mereka yang gigih mencari guru. Antara yang terkenal ialah Syekh Abu Hasan Shazali. Syekh Abu Hasan Shazali ini daripada Maghribi. Dia sangat menyedari tentang permulaan jalannya. Mesti dia berguru. Karena itu beliau keluar daripada Maghribi, pergi ke mana? Mekah, ke Madinah. Kalau sekarang pergi Mekah Madinah berapa jam saja. Masa itu tuan-tuan, beliau meninggal dunia tahun 656 Hijrah, abad ke-7. Kan senang berbulan-bulan keluar daripada Maghribi ke Mekah. Sampai Mekah cari-cari guru tak jumpa, pergi Madinah.
Madinah tak jumpa, pergi Mekah berulang-ulang. Gigisnya macam tu. Cuba bayangkan masa itu, abad ke-7. Kalau kita fikir manalah dia dapat duit, manalah dia dapat makan, bukan ada bank. Itu kan menunjukkan kegigihan Syekh Abu Hasan Sazali. Tapi dalam keadaan beliau berulang-alik Mekah Madinah, ada seorang mungkin wali Allah lah yang dapat membaca niat hati Abu Hasan Sazali. Lalu orang tua ni mendekati Abu Hasan, tanya, "Wahai anakku nak cari guru kan?" Terperanjat Abu Hasan Sazali. "Macam mana tuan tahu?" "Agak saya lah, awak nak cari guru. Kalau awak nak cari guru, awak balik saja ke negeri awak. Di sana, di Bandar Pas, ada sebuah bukit. Di atas bukit itu ada satu madrasah. Guru di madrasah itu namanya Syekh Abdul Salam. Awak boleh belajar dengan dia." Lalu dia balik. Balik itu bukan sehari dua. Zaman itu tuan-tuan, Mekah Madinah ni Arab Saudi sampai ke Maghrib berapa bulan agak-agak. Tentulah berbulan. Sampai sana tuan-tuan betul. Dia pergi ke Bandar Pas, dia naik satu bukit. Bila dia naik satu bukit itu tinggi, di pertengahan bukit itu Syekh Abdul Salam ini menyambut kedatangan Abu Hasan Sazali. Yang peliknya, yang bagi salam dulu ialah Abu Hasan Syekh Abdul Salam. Syekh Abdul Salam ini bagi salam, "Assalamualaikum wahai Abu Hasan." Disebutkan Abu Hasan bin sekian, bin sepulan, bin sepulan, bin sepulan, bin sepulan. Akhirnya sampailah kepada cucu Rasulullah, apa ini, Sayyidina Hasan. Baru Abu Hasan Sazali tahu, rupanya aku ni ada nasab hingga kepada Rasulullah SAW. Jadi akhirnya beliau belajar. Jadi bila Abu Hasan Sazali belajar dengan Syekh Abdul Salam, itulah permulaan jalan beliau yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai lagi kalau saya nak ceritakan kisah-kisah yang sama. Ulama-ulama besar menyedari tentang permulaan jalan itu. Kalau di India, tak salah saya pernah selalu ceritakan, ialah Syekh Ahmad Sirhindi Mujaddid Al-Husani yang hidup di abad 11 Hijriah, meninggal dunia tahun 1042 Hijrah. Beliau pun menyedari tentang pentingnya permulaan jalan hakikat yang sebenar tadi. Beliau belajar daripada seorang sufi yang datang daripada Uzbekistan, iaitu Muhammad Baqi Billah. Yang akhirnya Syekh Ahmad Sirhindi Al-Mujaddid Al-Husani ini menjadi ulama yang terkenal. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Naqsabandiyah Mujaddidiyah. Di Pakistan, di India, di Afghanistan, di Asia Tengah sana ramai orang yang mengikut ajaran beliau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada sinilah timbul kewajipan dalam ilmu tasawuf, timbul kewajipan mencari guru supaya dapat permulaan jalan. Karena dengan bimbingan guru inilah tuan-tuan, maka akan berlaku hidupnya hati. Tadi saya bacakan satu ayat ni dalam mukadimah kuliah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha
Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Bila seseorang itu tuan-tuan berjumpa guru yang sebenar, yang diistilahkan Syekh Mursyid, bila dapat bimbingan guru Syekh Mursyid, hati murid itu akan mudah dihidupkan oleh Allah. Hatinya mudah dihidupkan oleh Allah dengan bimbingan guru. Tanpa bimbingan guru susah untuk menghidupkan hati kita. Sebab itulah timbul ungkapan-ungkapan yang berkaitan kepentingan guru ini. Sekurang-kurangnya ada macam-macam ungkapan, tapi ada dua ungkapan yang saya fikir penting kita pelajari. Satu ungkapan ni kata-kata ulama tasawuf ni, saya tak ingat siapa yang bercakap, tapi kalau dalam kitab-kitab tasawuf memang ada, kita akan temui. Yang pertama, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Macam berbelit-belit tuan-tuan, tapi sebenarnya saya beritahu bahasa Arab dia tak berbelit. Betul. Ini ucapan ini betul. Tidak akan berjaya orang yang telah berjaya. Berjaya apa? Perjalanannya kepada Allah sebagai hamba Allah. Tidaklah berjaya orang yang telah berjaya kecuali dia telah melakukan suhbah, berguru dengan orang yang berjaya. Seorang yang berjaya dalam perjalanannya kepada Allah itu disebabkan dia telah berguru dengan orang yang telah berjaya. Saya fikir senang. Ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Macam tadilah Abu Hasan Sazali, dia belajar pada gurunya Syekh Abdul Salam yang dah berjaya, maka dididik oleh Syekh Abdul Salam. Abu Hasan Sazali menjadi orang yang berjaya, yang akhirnya tarikatnya terkenal sampai sekarang seluruh dunia, yang mengikuti orang-orang alim besar, pensyarah Azhar, boleh katakan majoritinya mengikut tarikat Saziliyah sampai sekarang, sehingga ada pertubuhan Ansirah Jam'iyah Ansirah Muhammadiyah As-Saziliyah yang diketuai oleh Profesor Muhammad Zaki Ibrahim yang pernah menjadi naib Universiti Azhar. Ini satu ungkapan, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Ada satu lagi ungkapan yang sangat rapat kaitannya dengan ini, menyebutkan begini, la yusbihu mar'u rajulan hatta yulada marrataini. Seseorang mukmin itu tidak akan menjadi seorang sufi yang sebenar kecuali seseorang itu diperanakkan dua kali. Min batni ummihi wa asbaha tiflan khisiyan. Pertama, diperanakkan dari perut ibunya, menjadilah ia bayi yang bertubuh kasar. Tiflan khisiyan, bayi yang bertubuh yang kita lalui. Summa min
yadi sayrihi fa asbaha tiflan maknawiyan. Yang kedua, dilahirkan dari didikan tangan gurunya, menjadilah dia tiflan maknawiyan, bayi maknawi. Jadi bayi maknawi inilah dianggap permulaan jalan seseorang yang sebenar kepada Allah, hakikat. Bayi maknawi itu tadi, bila hati orang tersebut dihidupkan oleh Allah, dimasukkan cahaya dalam hati. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas. Itulah tiflan maknawiyan. Jadi ungkapan ini sangat jelas ya. Seseorang mukmin itu tidak akan berjaya menjadi seorang sufi yang sebenar, hampir kepada Allah, kecuali sesudah seseorang itu dilahirkan dua kali. Pertama dari perut ibunya menjadi tiflan khisian, yang kedua daripada didikan tangan gurunya menjadi tiflan maknawiyah. Bayi khisi kita semua lalui, tapi bayi maknawi memanglah jarang orang yang melalui, sebab perlukan kepada guru. Jadi permulaannya itu tadi Allah hidupkan hati kita. Jadi bila kita ada guru, mudah Allah hidupkan hati kita. Saya dah terangkan banyak kali ya. Karena untuk menghidupkan hati ini tuan-tuan, perlu kepada syafaat Nabi. Macam Rasulullah dihidupkan hatinya oleh Allah dengan pertemuan Jibril kepada Rasulullah kali pertama, hati Nabi sudah hidup. Begitulah para sahabat, hati mereka hidup karena bimbingan Rasulullah. Begitu sampai sekarang. Yang ini konsep ini, fakta ini yang sudah dilupakan oleh ramai orang mukmin di akhir zaman. Tapi ada juga tuan-tuan, sekarang pun ada di Singapura, ada seorang Wahbi yang tegar, Wahbi tegar. Tapi entah macam mana, karena hidayat Allah, satu hari dia terfikir, asyik dia nyalahkan orang. Orang Wahbi ini kan salahkan orang, bid'ahkan orang, sesatkan orang, masukkan orang ke neraka. Dia terfikir, kenapa aku macam ini? Dia akhirnya dia cuba ubah. Dia jumpa seorang ulama tasawuf, dia belajar tasawuf. Akhirnya sekarang di Singapura, dia antara ulama yang terkenal menyebarkan ilmu tasawuf di Singapura. Mungkin tuan-tuan boleh tengok kat YouTube. Saya kenal lama. Saya kenal dia lama. Dalam tahun 2004 ke 2005, dia pernah datang ke pusat rawatan saya, berjumpa saya. Namanya tu Ustaz Tengku Fauzi. Ada dia punya YouTube, ada tuan-tuan boleh tengok ya, kuliah dia. Ustaz Tengku Fauzi. Dia dulu Wahbi, tapi bila dia berguru pada seorang sufi, bertukar. Dia tolak Wahbi. Jadi bimbingan guru ini tuan-tuan, kalau kita dapat bimbing betul, hidup hati kita dihidupkan oleh Allah, maka barulah bermula. Dan hidupnya hati kita ini memang tidak ada lain, bimbingan guru akan ajar kita zikir. Dia menerusi zikir, itulah hidupnya hati. Dan di sinilah tuan-tuan tentulah ingat apa yang telah saya sebutkan mengenai zikir ya. Seperti kata setengah ulama, zikrullah lil qalbi kalma'i lis samaki, fa kaifa halus samaki idza faqadal ma. Zikrullah bagi hati persis seperti air bagi ikan. Macam mana ikan kalau tak ada air? Mati. Macam mana hati kalau tak ada zikir? Mati.
Jadi zikir yang macam mana? Zikir yang dipimpin oleh guru. Ini sejarahnya panjang lebar ya, tak habis-habis. Jadi bila kita dapat pimpinan guru, kita diajar zikir, hati kita hidup, itulah man asraqat bidahiyatuhu, orang yang permulaan jalannya terang benderang. Sampailah permulaan jalannya itu sudah sampai kepada tingkat ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah permulaan jalan. Jadi kalau permulaan jalan sudah begitu hebat, tentulah perjalanannya itu terus menerus sampailah dia meninggal dunia dalam keadaan sebaik-baiknya. Wa anna ila rabbika muntaha. Akhir perjalanan kita kepada Allah dalam keadaan terang benderang. Jadi sedikit terkait inilah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li aba'ina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li mu'allimina li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa qina min rasyadah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.